Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, para pensyarah dan juga para panel yang ada dalam sidang ini pada hari ini. Baiklah, saya Fatin Dapita binti Ibrahim dari PISMP Bahasa Melayu Ambilan Jun 2017 pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk laporan saya iaitu kesan teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah terhadap pencapaian aspek tanda baca murid-murid tahun 4 SK Tanjung Gelam iaitu satu kajian kuasi eksperimental. Baiklah, saya di bawah silaan Dr. Ghazali bin Ismail dan juga panel 1 Encik Muhammad Asri bin Harun dan panel kedua Dr. Fauziah binti Muhammad. Pada hari ini, saya akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang pendahuluan, objektif dan soalan kajian, hipotesis kajian, metodologi kajian, proses rawatan atau intervensi, dapatan dan perbincangan, dan yang terakhir sekali kesimpulan, implikasi dan cadangan terhadap kajian yang telah saya lakukan. Sebagai pengenalan, dalam DSKP Bahasa Melayu tahun 4, terdapat 5 komponen utama di dalamnya, iaitu yang pertama, kemahiran dengan tutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, seni bahasa dan tata bahasa. Objektif utama kemahiran menulis adalah memfokuskan kepada aspek tulisan yang jelas dengan menggunakan tanda baca dan sistem ejaan yang betul. Oleh itu, kajian yang telah saya lakukan ini adalah berkenaan dengan tanda baca. Bagi kepentingan kajian, hal ini adalah untuk membantu murid menguasai tanda baca menggunakan pendekatan dan teknik yang baharu. Yang kedua, membantu guru membuat refleksi pengajaran. Yang ketiga, membantu sekolah mengadakan seminar kaedah dan teknik pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya, kita beralih kepada skop dan batasan kajian. Okey, skop kajian saya adalah tanda baca dalam kajian ini hanya memfokuskan kepada tanda baca koma, noktah atau titik, tanda seru, tanda soal dan juga pengikat kata. Hanya 5 tanda baca yang saya fokuskan. Dan fokus utama adalah pencapaian murid tahun 4 SK Tanjung Gelam bagi aspek tanda baca. Itu saya ingin melihat sejauh mana pencapaian murid-murid tahun 4 ini apabila menggunakan 2 teknik yang telah diperkenalkan oleh pengkaji lepas. Saya hanya ingin menguji keberkesanan teknik-teknik yang telah diperkenalkan oleh pengkaji-pengkaji lepas, iaitu teknik yang pertama, teknik lampu isyarat, dan teknik yang kedua ialah teknik pen warna merah. Kedua-dua teknik ini adalah pemboleh ubah tidak bersandar, dan pemboleh ubah yang bersandar adalah pencapaian murid tahun 4 di SK Tanjung Gelam bagi aspek tanda baca. Sebagai rumusannya, kajian ini adalah secara keseluruhannya ingin melihat kesan pencapaian murid-murid tahun 4 ni apabila menggunakan teknik lampu isyarat dan teknik pen berwarna merah dari segi aspek tanda baca sahaja. Seterusnya, kita beralih kepada objektif dan soalan kajian. Objektif kajian adalah berdasarkan tujuan kajian ini dilaksanakan dan soalan kajian adalah berdasarkan objektif yang telah dinyatakan oleh saya itu pengkaji. Baiklah, objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti kesan teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah terhadap pencapaian murid-murid tahun 4 SK Tanjung Gelam yang menggunakan dan tidak menggunakan teknik-teknik ini bagi aspek tanda baca. Soalan kajian bagi objektif tersebut, adakah teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah memberi kesan terhadap pencapaian murid-murid tahun 4 yang menggunakan dan tidak menggunakan teknik-teknik ini bagi aspek tanda baca di SK Tanjung Gelam? Okey, objektif yang kedua adalah mengenal pasti kesan teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah terhadap pencapaian sebelum dan selepas menggunakan kedua-dua teknik ini bagi aspek tanda baca murid-murid tahun 4 di SK Tanjung Gelam. Soalan kajiannya adalah adakah teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah memberi kesan terhadap pencapaian sebelum dan selepas bagi aspek tanda baca murid-murid tahun 4 di SK Tanjung Gelam? Kita beralih pula kepada hipotesis kajian. Hipotesis kajian yang telah saya nyatakan terdapat 4 hipotesis dan keempat-empat hipotesis ini telah dibagikan kepada 2, iaitu hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis nol yang pertama ialah tiada perbezaan yang signifikan dan hipotesis alternatif yang pertama adalah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Hipotesis nol yang kedua ialah tiada perbezaan yang signifikan dan hipotesis alternatif yang kedua terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Seterusnya, hipotesis nol yang ketiga, tiada perbezaan yang signifikan dan hipotesis alternatif yang ketiga, terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra dan min skor ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Dan hipotesis yang terakhir iaitu hipotesis nol yang keempat, tiada perbezaan yang signifikan dan hipotesis alternatif adalah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pasca bagi kumpulan kawalan dan min skor ujian pasca bagi kumpulan rawatan. Baiklah, kita beralih dengan metodologi kajian. Reka bentuk yang telah saya gunakan iaitu berbentuk kuantitatif menggunakan kaedah kuasi eksperimental.
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini menyediakan data dalam bentuk nombor mengikut Creswell 2008. Oleh itu, saya telah mengutip data dalam bentuk ujian pra dan ujian pasca. Saya juga telah menggunakan teori pelaziman operan Thorndike, iaitu mengikut hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Bagi hukum kesediaan, saya telah memberi jadual kepada murid-murid supaya mereka bersedia untuk melakukan kelas secara online. Dan hukum latihan, saya telah memberi latihan secara berulang-ulang kali dan mengajar menggunakan kedua-dua teknik ini secara berulang-ulang kali supaya mereka terbiasa. Dan bagi hukum kesan, saya telah memberikan peneguhan yang positif seperti memuji mereka atas usaha yang telah dilakukan. Seterusnya, bagi instrumen kajian, saya telah menggunakan bentuk ujian pra-pasca bagi kumpulan-kumpulan tidak seimbang, iaitu Non-Equivalent Groups Pre-Post Test Design menurut Chua 2006, Creswell 2009, Wiersma dan Gers 2009. Jadi saya telah menggunakan skor markah ujian mereka ini, iaitu markah berbentuk bernombor untuk mengkaji kesan terhadap pencapaian kajian ini. Dan jika dapat dilihat daripada gambar-gambar tersebut, yang berwarna hijau itu adalah peringkat pembinaan ujian pra yang telah saya lakukan, iaitu mengikut peringkat 1 sehingga peringkat 5. Dan saya juga telah menggunakan aras taksonomi Bloom semakan semula 2001 bagi melakukan item-item ujian ini. Saya telah menggunakan 25 item soalan untuk menguji murid-murid ini bagi ujian pra dan pasca. Dan subtopik yang telah saya lakukan dalam kajian ini adalah berkenaan koma, noktah, tanda soal, tanda seru, pengikat kata. Dan mengikut aras-aras taksonomi Bloom, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta bagi melakukan soalan pra dan pasca ini. Bagi mengukur dan menguji kesahan dan kebolehpercayaan item ujian yang saya lakukan ini, bagi kesahan, Siti Rahayah Arifin et al. 2008 telah menyatakan bahawa kesahan kandungan berupaya untuk menilai sejauh mana kandungan instrumen itu. Oleh itu, bagi kesahan, saya telah meminta pakar-pakar iaitu pensyarah daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail ini untuk menyemak semula item ujian saya tersebut. Jadi apabila telah disemak, saya telah merubah beberapa soalan dan merubah penyusunan soalan item itu. Seterusnya, bagi kebolehpercayaan, saya telah melakukan ujian rintis kepada murid-murid tahun 4 di 3 buah sekolah, itu seramai 13 orang, bagi melihat kebolehpercayaan item ujian saya itu. Jadi, nilai yang telah diperoleh melalui skor Chromebook Alpha yang digunakan melalui aplikasi SPSS, saya telah mendapat nilainya sebanyak 0.655, iaitu kategori boleh diterima mengikut Bond dan Fox 2007. Jadi, kalau kita boleh lihat dalam jadual tersebut yang berwarna hijau itu, skor Chromebook Alpha yang paling tinggi ialah 0.9 hingga 1. Itu sangat baik dan efektif. Jadi, kategori soalan saya, item saya, terdapat pada kategori yang ketiga, iaitu 0.6 hingga 0.7. Jadi, item saya boleh diterima dan tidak perlu diperbaiki lagi. Baiklah, terdapat 3 gambar di slide itu. Okey, gambar yang pertama adalah gambar bahagian A yang saya edarkan melalui Google Form. Keseluruhan kajian ini dilakukan secara atas talian. Okey, berikut adalah bahagian A ujian, itu berbentuk objektif. Dan bahagian B berbentuk subjektif yang mengandungi 8 soalan. Dan bahagian C mengandungi 7 soalan berbentuk subjektif juga. Setiap soalan ini saya telah memberi contoh untuk menjawab supaya murid-murid memahami dengan lebih jelas cara menjawab soalan-soalan ini. Dan ketiga-tiga soalan ini adalah mengambil wajaran 50 markah dan saya akan memberikan kepada markah peratus pula. Bagi kaedah pengumpulan data, yang pertama, saya telah mengendalikan ujian pra kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan melalui Google Form. Yang kedua, saya akan mencetak semula, menanda dan memberi skor ujian pra untuk diletakkan sebagai data awal. Yang ketiga, saya akan melakukan intervensi kepada kumpulan rawatan sahaja, iaitu selama 2 minggu. 2 minggu ini adalah bersamaan 12 jam, iaitu saya akan lakukan 6 jam bagi setiap minggu. Yang keempat, pengendalian ujian pasca kepada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Dan yang terakhir, saya akan mencetak semula jawapan ujian pasca mereka dan saya akan menanda dan memberi skor ujian markah pasca mereka. Dan skor ujian ini saya lakukan dengan melihat kepada sistem penggradean murid sekolah rendah menurut KPM 2009, iaitu grade mereka terdapat pada A, B, C, D dan E. Gambar tersebut adalah merupakan lembaran ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan yang telah saya semak. Bagi kaedah penganalisisan data pula, saya mengumpul data dan masukkan semua data ini ke dalam SPSS versi 26. Jadi yang pertama, setelah saya selesai melakukan ujian pra, saya akan mengumpul data mereka, data ujian pra tersebut. Dan saya memasukkan data ke SPSS. Data secara keseluruhannya dianalisis menggunakan prosedur statistik tertentu. Hasil analisis statistik melalui SPSS ini kita akan melihat kepada mean, mode, median dan sisihan piawai. Setelah itu, kita akan kira pula melalui ujian T. Ujian T ini adalah untuk menguji dan untuk digunakan sebagai membandingkan dua variabel yang kita jadikan sebagai hipotesis tadi. Dan yang ketiga dan yang terakhir,
iaitu kita akan menggunakan markah dan kita akan menggunakan nilai daripada ujian T ini untuk melihat aras kesignificanan statistik, iaitu P kurang daripada 0.05. Seterusnya kita beralih kepada proses rawatan ataupun proses intervensi. Proses yang pertama setelah membina jadual. Kalau kita boleh lihat jadual ini, yang pertama adalah kita boleh lihat kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan, itu seramai 5 orang murid setiap kumpulan. Kedua-dua kumpulan ini akan melalui ujian pra terlebih dahulu, itu menjawab 25 soalan, dan seterusnya apabila mereka telah menjawab, hanya kumpulan rawatan yang akan diberikan dan diberi menggunakan teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah dalam kajian ini, iaitu Act 1. Dan setelah mereka telah menghabiskan kedua-dua teknik ini, ujian pasca akan dilakukan kepada kedua-dua kumpulan untuk melihat sejauh mana kesan penggunaan teknik ini kepada kepada pencapaian mereka terhadap bagi aspek tanda baca. Dan kalau kita boleh lihat, gambar yang kedua adalah gambar susunan jadual supaya murid-murid kumpulan rawatan ini boleh bersedia terlebih dahulu pada bila mereka akan ada kelas rawatan ini dan pada hari mana, minggu mana. Jadi mereka boleh membuat persediaan awal. Langkah yang kedua, proses yang kedua, iaitu membuat nota. Saya telah melakukan video dan juga memberikan nota kepada mereka supaya mereka mengetahui fungsi-fungsi terhadap kelima-lima tanda baca ini, iaitu tanda nota, koma, pengikat kata, dan tanda soal dan tanda seru. Setelah mereka membuat nota, barulah saya akan menjalani intervensi menggunakan kedua-dua teknik tersebut. Okey, saya melakukan PDPC dan kajian ini secara atas talian, iaitu menggunakan Google Meet. Dan pengaplikasian teknik-teknik kajian ini adalah menggunakan Google Jamboard supaya saya dapat conteng dan mereka juga dapat conteng dan dapat sama-sama melakukan teknik ini bersama-sama dengan saya. Dan mereka juga saya meminta supaya melakukan pada buku latihan seperti apa yang dapat dilihat dalam gambar tersebut. Okey, pengaplikasian teknik-teknik kajian ini adalah yang pertamanya, kita perlu menggunakan teknik pen warna merah. Teknik pen warna merah ini adalah fungsinya membulat kesalahan tanda baca dalam ayat tersebut. Jadi murid-murid perlu membulatkan dahulu kesalahan yang mereka ketahui, yang mereka nampak dalam ayat tersebut. Dan yang kedua, barulah mereka menggunakan teknik lampu isyarat itu. Teknik lampu isyarat ini, hijau bermaksud mula seperti lampu isyarat di atas jalan itu. Hijau mula ini adalah perlu pada permulaan ayat, contohnya huruf besar ataupun pembuka kata. Manakala bagi warna kuning pula adalah untuk fungsinya jeda ataupun berhenti seketika, iaitu tanda baca yang berada di pertengahan ayat, contohnya seperti koma ataupun penutup kata. Dan yang terakhir adalah merah, itu tandanya berhenti, secara keseluruhan berhenti, tiada sambungan, iaitu tanda baca di akhir ayat, contohnya titik, tanda seru dan tanda soal. Murid-murid dalam kumpulan rawatan ini akan melakukan beberapa kali latihan dalam masa 2 minggu tersebut selama 12 jam itu supaya mereka terbiasa menggunakan ketiga-tiga warna ini dalam setiap ayat yang saya gunakan untuk mengatasi kesalahan dan untuk membetulkan semula kesalahan pada ayat tersebut. Seterusnya, bagi dapatan dan perbincangan bagi kajian ini, yang pertama, bagi menjawab soalan yang pertama kajian ini, adakah teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah memberi kesan terhadap pencapaian murid-murid tahun 4 yang menggunakan dan tidak menggunakan teknik-teknik ini bagi aspek tanda baca? Jadi maksudnya, kumpulan rawatan dan kumpulan rawatan yang menerima intervensi dan kumpulan kawalan yang tidak menerima intervensi, kita akan melihat kesan terhadap pencapaian mereka. Okey, kalau kita boleh lihat gambar rajah yang pertama tersebut, iaitu warna biru dan warna jingga itu, kita boleh lihat pada ujian pra-nya, kedua-dua kumpulan ini pencapaian mereka lebih kurang sama. Namun, kita boleh lihat dari segi min kumpulan kawalan 58.4 dan min kumpulan rawatan iaitu 65. Jadi, tiada perbezaan yang terlalu ketara dari segi markah mereka, itu min ini. Tetapi, apabila telah melakukan ujian pasca ini, iaitu setelah kumpulan rawatan menerima intervensi ini dan kumpulan kawalan tidak menerima sebarang intervensi, kita boleh lihat pencapaian kumpulan rawatan jauh lebih baik berbanding kumpulan kawalan. Kalau kita boleh lihat warna biru, itu kumpulan kawalan berada di bawah markah kumpulan rawatan. Kumpulan rawatan kalau dari segi min ini, kumpulan rawatan mendapat min skor itu 87.4, manakala kumpulan kawalan hanya mendapat 54 min skor ujian pasca. Jadi di sini kita boleh lihat perbezaan yang sangat ketara daripada segi skor markah min bagi kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan setelah menjalani intervensi ini. Seterusnya, kita melihat pula kepada soalan yang kedua. Adakah teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah memberi kesan terhadap pencapaian sebelum dan selepas bagi aspek tanda baca murid-murid tahun 4 di SK Tanjung Gelam? Okey, kita akan lihat kepada kumpulan rawatan terdahulu. Min skor bagi kumpulan rawatan sebelum menjalani intervensi itu, min skor pra-nya adalah sebanyak 65 sahaja. Tetapi apabila telah menjalani intervensi, kumpulan rawatan telah mendapat min skor 87.4. Jadi kita boleh lihat maksimum setelah mendapat intervensi ini bagi kumpulan rawatan, markah tertinggi murid tersebut mendapat 94 markah.
dan markah yang paling minimum bagi ujian pasca adalah 83. Padahal pada waktu dahulunya, maksimum pada ujian pra adalah hanyalah 80 markah. Okey, bagi kumpulan kawalan pula, kalau kita boleh lihat dari bar graf tersebut, jadi setelah melakukan ujian pra dan pasca ini, bagi ujian pasca terdapat penurunan markah kerana kumpulan kawalan tidak menerima sebarang intervensi. Jadi kalau kita boleh lihat mean score bagi ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan melalui penurunan pada segi mean score itu. Bagi ujian pra sebelum terima intervensi, mereka mendapat 58.4. Namun bagi ujian pra mereka telah mendapat 54 mean score. Jadi kumpulan kawalan yang tidak menerima intervensi ini, ternyata pencapaian mereka semakin menurun dan tidak bertambah. Kalau kita boleh lihat maksimum bagi ujian pasca jadi 65, padahal pada waktu pranya maksimum bagi ujian bagi skornya adalah 66. Jadi kita beralih pula kepada untuk menjawab hipotesis mana yang akan diterima, sama ada hipotesis nol ataupun hipotesis alternatif. Jadi yang pertama, bagi hipotesis yang pertama, keputusan ujian T telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan. Hal ini kerana nilai ujian T ialah 0.01, iaitu kurang daripada 0.05. Jadi nilai ujian T ini lebih kecil dari aras kesignificanan. Jadi hipotesis nol telah ditolak dan hipotesis alternatif telah diterima. Oleh itu, terdapat perbezaan yang signifikan di antara mean score ujian pra dan mean score ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Seterusnya, bagi hipotesis yang kedua, keputusan ujian T telah menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan. Hal ini kerana nilai ujian T ialah 0.56, iaitu lebih besar daripada aras kesignificanan. Oleh itu, hipotesis nol telah diterima dan hipotesis alternatif telah ditolak. Oleh itu, tiada perbezaan yang signifikan di antara mean score ujian pra dan mean score ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Bagi hipotesis yang ketiga pula, keputusan ujian T telah menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan. Hal ini kerana nilai ujian T ialah 0.38, iaitu lebih besar daripada aras kesignificanan. Oleh itu, hipotesis nol telah diterima dan hipotesis alternatif telah ditolak. Jadi, tiada perbezaan yang signifikan di antara mean score ujian pra bagi kumpulan rawatan dan mean score ujian pra bagi kumpulan kawalan. Hipotesis yang terakhir, iaitu keputusan ujian T telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan. Hal ini kerana nilai ujian T ialah 0.01, iaitu lebih kecil dari aras kesignificanan. Oleh itu, hipotesis nol telah ditolak dan hipotesis alternatif telah diterima. Oleh itu, terdapat perbezaan yang signifikan di antara mean score ujian pasca bagi kumpulan rawatan dan mean score ujian pasca bagi kumpulan kawalan. Oleh itu, hasil kajian ini telah membuktikan bahawa teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah memberi kesan yang positif terhadap pencapaian aspek tanda baca murid-murid tahun 4 SK Tanjung Gelam. Justeru, penggunaan warna dalam kajian aspek tanda baca oleh pekaji-pekaji lepas masih relevan untuk digunakan pada masa kini. Jadi, bermakna teknik lampu isyarat yang telah diperkenalkan oleh Adilah dan Tengku Nur Faizul pada 2015 dan teknik pen warna merah menurut Roslan Suraji 2016 adalah sangat baik, kesannya adalah positif. Jadi kedua-dua teknik ini adalah sangat berkesan terhadap murid-murid tahun 4 bagi melihat kesan pencapaian bagi aspek tanda baca. Jadi selain kedua-dua teknik ini, Alimah Ali 2008 dan Nora Wahid 2012 juga telah melakukan kajian mengenai warna-warna dan untuk mengenal pasti dan untuk kepada murid-murid bagi meningkatkan kemahiran tanda baca. Dan terakhir, bagi kesimpulan implikasi dan cadangan, kesimpulannya hasil kajian ini mendapati bahawa teknik lampu isyarat dan teknik pen warna merah yang telah diperkenalkan oleh pengkaji-pengkaji lepas mampu meningkatkan pencapaian bagi aspek tanda baca mata pelajaran Bahasa Melayu bagi murid-murid tahun 4 di SK Tanjung Gelam. Kajian ini juga mendapati penggunaan warna mampu meningkatkan daya ingatan kanak-kanak serta mampu menarik minat dan fokus murid semasa PDPC dijalankan. Hal ini disokong oleh Chan Zhu dan Wat 2018, Zulkifli dan Mustafa 2013 dan Olorinola dan Tayo 2015. Sebagai implikasi, kajian ini mampu dan dapat membantu guru pelatih untuk membuat refleksi kendiri mengenai tajuk tanda baca. Seterusnya, dapat membantu murid untuk menguasai aspek tanda baca bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebagai cadangan, kajian ini mencadangkan supaya pengkaji akan datang melibatkan sampel yang lebih besar dengan melibatkan lebih ramai murid tahun 4. Dan yang kedua, pengkaji mencadangkan kajian yang akan datang menggunakan dengan pelbagai jenis instrumen dan menambahkan jangka masa kajian untuk melihat lebih banyak lagi kemungkinan dan dapatan yang akan dihasilkan. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.